Yang dihormati lagi dikasihi barisan ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, ustaz-ustazah, para pejuang pada jalan Allah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan pilihannya, maka pada malam yang berbahagia ini dapat sekali lagi kita bersama-sama menjadi tetamu kepada salah satu daripada taman-taman syurga di muka bumi Allah ini, yang berupa majlis pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bagi kali yang keempat. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan mengupas tentang apa untungnya belajar dan apa untungnya mengajar agama. Bersesuaianlah dengan bahagian-bahagian dalam kitab Ihya yang telah kita sampai. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kalau berniaga kita tahu apa yang akan kita dapat. Kalau kita bersukan dan bersenam pun kita tahu apa yang kita nak capai, apa yang kita nak dapat. Begitu juga kalau kita bercucuk tanam, bertani, kita tahu apa benda yang kita nak dapat dan apa keuntungan-keuntungan, apa manfaat-manfaat, apa faedah-faedah yang kita nak dapat. Samalah juga dalam belajar, khususnya belajar agama, dan dalam menyebarkan, dalam menyampaikan, dalam mengajar agama. Apa benda yang kita nak dapat. Jadi secara umumnya kita memang tahulah, kita sedia maklum dah, belajar agama ini untung dia macam mana, dan mengajar agama ni untung dia macam mana, kita sedia maklum. Cuma pada malam ini kita nak kupas secara terperinci sikit. Itu saja. Jadi pengajian kita ini tidak lain tidak bukan ialah untuk menghidupkan dan menyeimbangkan tiga tungku fardu ain, iaitu tauhid, fiqh dan tasawuf. Dan dalam masa yang sama kita berusaha untuk menyelesaikan dua ilmu yang merupakan jalan ke akhirat yang bertaraf fardu ain, iaitu ilmu mukasyafah dan ilmu muamalah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, jadi sebelum kita meneroka, menjelajah lebih jauh lagi ke dalam kitab Ihya ini, marilah sama-sama kita mengimbas kembali secara selayang pandang, secara seimbas lalu apa benda yang telah kita kongsi dalam kuliah yang lepas, yakni kuliah kali yang ketiga. Dalam kuliah yang lepas kita banyak berbicara tentang kelebihan-kelebihan ilmu, dan kita ambil sandaran-sandaran yang dipetik oleh Imam Al-Ghazali daripada Al-Quran, sandaran-sandaran daripada As-Sunnah ataupun Al-Hadith, dan sandaran-sandaran daripada tokoh-tokoh Islam sendiri. Jadi kita imbas kembali sikit. Yang pertama, sandaran daripada Al-Quran yang kata ilmu ini apa kelebihan dia, apa fadilat dia. Dalam surah Ali Imran ayat 18, maksudnya Allah mengakui bahawa sesungguhnya tidak ada ilah selain dia, dan para malaikat, dan orang-orang berilmu. Imam Ghazali dia huraikan ayat ni, dia kata cuba tengok, mula-mula Allah nisbahkan kepada diri dia sendiri, nombor satu. Yang kedua, Tuhan kaitkan dengan malaikat, dan selepas malaikat ialah orang-orang berilmu. Ini menunjukkan kedudukan orang-orang berilmu ni tinggilah di sisi Tuhan. Sebab Allah mendahului dengan diri dia sendiri, menduai dengan malaikat, dan mentigai dengan orang-orang yang berilmu. Ayat ini pun dah jelas menunjukkan lebihnya ilmu tu tadi. Kemudian dalam surah Az-Zumar ayat 9, katakanlah, adakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Kita pun tahulah jawapan dia, tentulah tak sama. Samakah bekas yang penuh dengan bekas yang kosong? Dah tentulah tak sama. Samakah pokok yang berbuah dengan pokok yang tidak berbuah? Dah tentulah tak sama. Macam itulah juga, samakah orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentulah tidak sama. Dan jarak antara kedua-duanya itu sangat jauh.
Nanti kita tengok jarak dia. Seterusnya Imam Al-Ghazali memetik daripada surah An-Naml ayat 40. Maksudnya, berkatalah orang yang ada ilmu dari kitab, aku sanggup membawanya kepada engkau. Ini kisah siapa? Kita bagi tahu hari itu, ini kisah Asif bin Barhiyah. Tapi ada juga ulama kata jin. Ini satu orang jin. Dan ada juga ulama kata ini Nabi Khidir. Tapi majoriti ulama kata Asif bin Barhiyah ni manusia lah. Manusia biasa lah. Jadi cerita dia ni secara ringkasnya, sebab kita dah cerita dah dalam pelajaran yang lepas, Nabi Sulaiman dia dapat tahu ada satu kerajaan yang diperintah oleh seorang wanita, yang mana mereka ni belum beriman kepada Allah. Jadi Nabi Sulaiman dia tanya dalam persidangan dia tu, siapa yang boleh bawa singgah sana puteri kerajaan Sabak ni, satu jin dari bangsa Ifrit. Dia kata, saya boleh bawa sebelum tuanku berdiri daripada tempat duduk. Maksud dia sebelum habis persidangan pada hari itu. Tapi ada satu orang lagi yang lebih handal, manusia. Dia kata dia sanggup bawa sekelip mata aja, sekejap dia sampai. Macam mana dia boleh mengalahkan Ifrit tadi? Dia ini orang yang ada ilmu, dan ilmu dia daripada kitab. Kalau zaman Nabi Sulaiman ni kitab Taurat lah, sebab dia anak cucu kepada Nabi Musa. Kitab Taurat lah, kitab Taurat dan kitab Zabur. Sebab Nabi Daud tu bapa dia, Taurat dan Zabur. Sekarang kalau dalam Bible, perjanjian lama, perjanjian baru, itu pecahan besar. Dalam perjanjian lama tu ada banyak kitab, 5 kitab yang pertama. Yang tu orang Yahudi kata itulah Taurat, itulah Taurat, 5 kitab yang pertama. Kalau kitab Zabur pula, dalam bahasa Indonesia ni kitab Mazmur. Tadi 5 kitab pertama, lepas tu ada kitab-kitab lain. Ada satu kitab nama dia Mazmur. Itulah saki baki kepada kitab Zabur. Jadi zaman Nabi Sulaiman ni, dah tentulah orang ni tadi dia ada ilmu daripada kitab Taurat dan kitab Zabur, sampaikan dia boleh dengan keizinan Tuhan memindahkan singgah sana puteri kerajaan Sabak tu. Surah Al-Ankabut ayat 43, contoh-contoh itu kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang mengerti kecuali orang-orang yang berilmu. Dalam Al-Quran, Tuhan banyak bagi contoh-contoh perumpamaan-perumpamaan. Yang nak faham ini orang berilmu. Bila kita baca contoh-contoh perumpamaan-perumpamaan ni, kita pun mungkin tak faham. Perumpamaan yang salah satu yang hebatnya ialah tentang pelita, mishkat. Di dinding rumah orang Arab ni, dia ada satu lubang yang tak tembus sebelah sana. Dia letakkan lampu dalam tu supaya lampu dia suluh terang. Biasanya 4 segi, bulat pun ada, dia letak lampu dalam tu. Tuhan cerita pasal mishkat, pasal lampu. Lampu duduk dalam kaca, kaca duduk dalam mishkat. Bila kita orang biasa baca, kita tak faham apa Tuhan nak sampaikan. Tapi Imam Al-Ghazali dia huraikan ayat tu saja sampai menjadi sebuah kitab, Mishkatul Anwar. Baru kita faham, oh begini rupa cerita dia yang Tuhan nak sampaikan. Ikut kita ingat cerita pelita sungguh lah. Bila Imam Ghazali dia hurai, rupanya itu ilmu tauhid peringkat tinggi. InsyaAllah sampai pelajaran kita nanti, bila kita sentuh bahagian Mishkatul Anwar. Kemudian kita tengok sandaran-sandaran daripada As-Sunnah pula. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menunjukkan kelebihan ilmu, barang siapa dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan, nescaya dianugerahkannya pemahaman dalam agama dan diilhamkannya petunjuk. Ini cerita tentang kelebihan ilmu lah. Pemahaman dalam agama itu ilmu lah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, orang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Selepas Nabi Muhammad tak ada nabi dah. Baik yang datang itu guru nanak kah, baik yang datang itu namanya Lia Iden kah, baik yang datang itu namanya Rasul Melayu kah, baik yang datang itu namanya Sai Baba kah, siapakah,
Semua itu bukan utusan daripada Tuhan lah. Nabi Muhammad ni yang terakhir. Walaupun pengikut Ahmadiyah Qadiani, mereka cukup yakin bahawa Mirza Ghulam Ahmad itu ialah Nabi. Selepas Nabi Muhammad ada lagi Mirza Ghulam Ahmad. Dia hujah dia pun pandai. Dia kata dalam Quran dia sebut Ahmad. Nabi Muhammad tu nama dia Muhammad. Tok guru dia ni Mirza Ghulam Ahmad, nama dia Ahmad. Dialah penutup hujah dia. Tapi bagi kita, kita dah belajar agama apa ni, kita tolak lah. Tak pakai dah semua tu kan. Sebab yang terakhir bagi kita tetap Nabi Muhammad. Sai Baba ni pun dah meninggal lah, mati dah. Kalau tak salah tahun lepas. Rambut kerinting, baju kuning, dekat India. Ramai pengikut dia. Bukan daripada agama Hindu saja, daripada agama lain pun ada. Daripada agama Islam pun ada juga pergi majlisnya. Kononnya Tuhan lah. Dan sebahagian orang kata ini Dajjal. Tapi dah meninggal dah. Maksud dia tak sempat lah nak jadi Dajjal. Kalau jadi pun Dajjal kecil lah. Dajjal kecil kan. Di antara kehebatan Sai Baba ni kita sentuh sikit. Bila dia berjalan dalam kalangan ribuan pengikut dia tu, pengikut dia duduk tadah-tadah tangan, sampai orang-orang tertentu dia akan goyang-goyangkan tangan dia. Bila goyang tangan dia tu, jatuh serbuk, debu-debu dari udara. Orang pun berebut ambil. Kononnya serbuk ni boleh mengubat, ada keberkatan, serbuk yang suci. Tak tahu dari mana datang. Tapi orang dapat tahu juga bila kita tengok video dalam YouTube kan, orang ambil filem cerita dia tu, rupa-rupanya dia pakai kapsul. Kapsul dia tu dia bubuh di bawah buku dia lah. Sambil berjalan tu, dekat siapa-siapa yang dia nak bagi, dia tarik kapsul tu tadi. Yang kapsul bungkus ubat tu. Jadi dia goyang, so keluar serbuk debu. Orang kata ni daripada udara ni, Tuhan bagi. Sopa dalam Gusti lah. Bila nak sampai part nak berdarah tu tadi, dia punya pengadil tadi akan bawa keluar kapsul tu lah. Dalam tu ada merah. Dia bagi, kawan tu ambil, kita pun tak perasan. Yang jahat tadi ambil kursi bagi, kena kepala. Yang ni pun pegang, kena. Rupanya kapsul tadi pun dia pun hentak sini, keluar pecah, berdarah. Lakonan lah. Sai Baba pun guna teknik yang sama juga. Dia guna kapsul bungkus ubat tu, yang jenis nipis, dia bubuh debu siap-siap. Dia goncang, keluar debu. Satu lagi penipuan dia, setiap tahun Sai Baba ni di hadapan pengikut-pengikut dia akan keluarkan batu permata dari dalam perut. Batu permata ni disebut sebagai linggam. Tiap-tiap tahun keluar satu linggam. Saya pun tengok video dia lah. Dia duduk kan, yang pengikut-pengikut dia duduk tunggu lah. Dia duduk, sekali dia buat-buat nak tersedak. Nak tersedak. Selang berapa lama buat-buat nak tersedak. Makin lama makin banyak nak tersedak. Sampailah akhirnya dia macam seakan-akan termuntah lah. Terbelahak, termuntah, keluar air semua. Dia pun dalam masa tengah termuntah tu, dia ambil kain, tutup mulut, buat keluar. Memang ada seketul batu permata. Seketul batu permata. Kononnya keluar daripada perut dia lah. Tapi orang boleh detect juga. Batu tu sebenarnya ada dalam kain. Dia tadi tu berlakon je. Batu dah siap-siap dalam kain lah. Buat-buatlah nak terbelahak. Bila dia nak termuntah tu, dia tarik kain tadi tutup. Dengan batu permata sekali dalam tu. Seolah-olah keluar daripada mulut dia. Penipu juga Sai Baba ni tadi. Dia dah meninggal. Ada orang buat buku kata Sai Baba ni Dajjal. Sai Baba ni Dajjal. Tapi mati dah, tak sempat. Okey, muka surat sebelah. Orang berilmu itu pewaris para nabi. Dan sudah dimaklumi bahawa tidak ada pangkat di atas daripada pangkat kenabian. Pangkat paling tinggi pangkat nabi lah, pangkat rasul lah. Tak ada yang lebih daripada tu lagi. Dan orang berilmu ni, dia seolah-olah pewaris kepada pangkat yang tertinggi tadi. Ni kelebihan ilmu. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan lain-lain. Kata Nabi Muhammad, isi langit dan bumi memohon keampunan buat orang berilmu. Ni kelebihan ilmu. Hadis riwayat Imam Tirmizi,
Dua perkara yang tidak ditemui pada diri orang munafik, iaitu baik kelakuannya dan berfaham agama. Kalau orang munafik ini, dia kelakuan dah tentu tak elok, dan fahaman agama dia pun lintang pukang. Kata Imam Ghazali, janganlah engkau ragu akan hadis ini, kerana munafiknya sebahagian ulama fiqh zaman sekarang. Itu zaman dia dulu. Zaman dia itu dulu ada orang yang bergelar ulama, tapi pada Imam Ghazali munafik. Kalau zaman sekarang lagi banyaklah, lagi ramai lah. Riwayat Imam Tirmizi, kelebihan orang berilmu daripada orang abid, yakni orang-orang yang ahli ibadah, adalah seperti kelebihan aku daripada orang yang paling rendah dalam kalangan sahabatku. Jauh beza. Kan tadi ada ayat Quran yang tanya, katakanlah, adakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Jadi jawapan dia di sini, jauh beza dia. Hadis Abu Daud dan Tirmizi, kelebihan orang berilmu atas orang abid adalah seperti kelebihan bulan purnama berbanding bintang-bintang lain. Pada waktu malam kita keluar ke sana, kita tengok ada bulan purnama dan tengok bintang-bintang malam yang cerah. Jauh beza lah. Bintang-bintang tak boleh lawan lah bulan, dengan besarnya, dengan terangnya tu. Begitulah perbandingan orang berilmu berbanding ahli abid, orang yang rajin beribadah. Macam mana pula perbandingan orang berilmu dengan orang yang tak rajin ibadah? Lagi jauh beza. Itu tadi kita tengok sandaran-sandaran daripada Quran dan As-Sunnah. Sekarang sandaran daripada kata-kata tokoh-tokoh Islam. Mereka cakap ni bukan hadis. Ni bukan hadis. Kata Sayyidina Ali, wahai Kumail, ilmu ni lebih baik daripada harta. Sebab ilmu ni dia menjaga kamu, sedangkan harta kamu yang kena jaga dia. Ilmu itu pemutus ataupun hakim, sedangkan harta ni benda yang diputus ataupun benda yang dihukum. Harta berkurang apabila dikeluarkan, tetapi ilmu bertambah apabila dikeluarkan. Jadi lebih baiklah ilmu berbanding harta. Kata Sayyidina Ali lagi, orang berilmu lebih utama daripada orang yang rajin puasa, rajin solat dan rajin berjihad. Kata Ibnu Abbas, Nabi Sulaiman ni dia minta pilih, kamu nak ilmu kah, nak harta kah, nak kerajaan kah? Nabi Sulaiman dia pilih ilmu. Disebabkan dia pilih ilmu tu tadi, dia dapat tiga-tiga sekali. Ilmu dapat, harta pun dapat, kerajaan pun dapat. Kata Abdullah bin Mubarak, orang yang tak berilmu ni haiwan lah. Ringkas cakapnya, orang tak berilmu ni haiwan. Sebab yang membezakan antara manusia dengan haiwan ni ialah ilmu. Kemudian dikatakan manusia ni mulia kerana ilmu, bukan sebab badan dia besar, bukan sebab dia tu berani, bukan sebab dia kuat makan, bukan sebab dia kuat berjima, tapi mulia kerana ilmu. Kata Fathul Mausuli, manusia ni kalau 3 hari dia tak duduk dalam majlis ilmu, maka matilah hatinya. Ni bukan hadis ya, ni pandangan Fathul Mausuli. Kalau 3 hari tak duduk majlis ilmu, matilah hati. Tapi memang ada orang yang dah belah-belah tahun tak duduk majlis ilmu. Pernah satu orang datang ke rumah. Dia datang tu lepas asar ni. Saya pun cakap, malam ni ada kuliah maghrib ni. Dia sembang sampai orang azan. Sampai orang azan. Lepas tu dia tanya, saat lagi kuliah start lepas isyak ke? Kita cakap dah kuliah maghrib. Tapi dia tanya, saat lagi kuliah start lepas isyak ke? Rupanya kawan dah belah tahun dah tak pernah duduk majlis ilmu, tak pernah. Kata nak pergi cari sendiri ke surau masjid, nak dengar pengajian, belah tahun dah tak pernah. Sebab tu dia tak tahu kuliah maghrib start bila pun dia tak tahu. Dia boleh tanya, start lepas isyak ke? Kita cakap dah kuliah maghrib. Ni semayang ni terus start kan ni? Tuh, iya ke? Tak apa, balik dulu. Dia tak tahu sebab dah lama sangat. Ni 3 hari pun hati dah mati. Bayangkan kalau belah-belah tahun dah tak mau kepada majlis ilmu.
Apabila mati tiba dan menghilangkan kesibukan duniawi, masa itu barulah orang itu dia sedar dan dia rasa rugi besar. Ini ringkas cerita macam ni lah. Kita jogging tepi sungai, lari, tiba-tiba 2 ekor anjing datang kejar kita. Kita takut, kita pun pakai redah. Segala onak, belukar, duri semua redah. Kita tak rasa sakit dah walaupun kena duri. Bila dah jauh daripada anjing tu tadi, dah hilang dah ketakutan pada anjing, baru kita perasan kaki sakit. Kena duri banyak. Jadi kita di dunia ni macam tu lah. Bila kita terpengaruh dengan keduniaan ni, kita tak sedar benda-benda penting yang sepatutnya kita buat. Itu yang dikata di sini, bila kita dah mati baru kita tersedar. Sekarang ni kita tak sedar lagi, kita masih hayal hayal, tak rasa apa-apa sangat. Bila mati, alamak, baru alamak, banyak benda tak buat lagi ni, banyak benda tak belajar lagi, banyak benda tak selesai lagi. Sekarang ni kita duk lalai je. Mati baru sedar. Contoh dia, kita tengok Piala Thomas, badminton. Katakanlah negara kita menang. Bila menang tu kita melompat tak sedar, kita sigung anak sebelah. Menang, anak terlentang kena kita punya siku. Onok lompat, tak sedar. Budak tu menangis pun tak perasan dah. Dah habis seronok dah baru perasan. Menangis ni. Tak menangis siapa, kita sigung tadi. Jadi masa kita di dunia ni kita tak perasan. Tak perasan, bila mati baru sedar. Kita berlindung dengan Allah dari hari pembukaan apa yang tertutup. Bila ni? Hari kebangkitan, hari kiamat. Sesungguhnya manusia itu tertidur. Kita sekarang ni sedang tertidur lah ni. Leka je. Apabila mati, maka dia terbangun. Bila mati baru sedar. Alamak. Masa tu baru alamak. Sekarang tak alamak lagi. Berkata Al-Hasan, ditimbang tinta para ulama dengan darah para syuhada, maka beratlah timbangan tinta para ulama itu berbanding darah para syuhada. Di hari akhirat nanti, bukan hadis ini kata Al-Hasan, ditimbang dakwat-dakwat, tulisan-tulisan, dakwat-dakwat perintah, segala dakwat lah, mesin type ke apa ke, yang ulama-ulama guna, dengan darah para syuhada, darah orang mati syahid. Bila timbang dua tu, hebat lagi tinta para ulama berbanding darah mati syahid tadi. Kalau kita tengok sepintas lalu, mestilah darah mati syahid lagi berat, sebab susah payah. Kenapa ulama pula yang lebih dakwat je pun? Rupa-rupanya yang mereka ni pergi mati syahid tadi, berjuang tadi berdasarkan dakwat-dakwat tu, tulisan ulama-ulama tu tadi. Dia pergi belajar, dia baca kitab, dia menuntut ilmu yang menyebabkan dia datang kesedaran nak pergi berjuang mati syahid. Sebab tulisan-tulisan tu tadi. Itulah antara penyebab hebat lagi tinta para ulama berbanding darah para syuhada. Berkata Ibnu Mas'ud, haruslah, ini bahasa Indonesia, bahasa kita mestilah. Mestilah engkau berilmu sebelum ilmu itu diangkat. Diangkat ilmu adalah dengan kematian perawi-perawinya. Kalau zaman dulu ni biasalah kita dengar ulama-ulama Melayu menjadi guru-guru besar di Mekah, menjadi rujukan kepada kerajaan Turki Uthmaniyah. Kalau sekarang tak ada, tak ada kita dengar kan. Susahlah nak dapat kata ulama Melayu, tanah Melayu ke. Jadi ulama besar di Masjidil Haram, jadi rujukan dunia Islam tu tak ada. Kalau dulu Syekh Daud Fatoninya, Tok Kenalinya, Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaiminya, ramailah ulama-ulama yang di Mekah sana tu ada nama, bahkan menjadi rujukan kepada kerajaan Turki Uthmaniyah. Sekarang ni macam tak ada. Tu yang tadi kata ilmu ni dihilangkan dengan kematian perawi-perawinya. Kalau kita tak tuntut siap-siap, alamatnya makin lama makin hilang. Berkata Ibnu Abbas, bertukar-tukar fikiran tentang ilmu sebahagian daripada malam lebih aku suka daripada buat ibadah di malam itu. Begitu juga pendapat Abu Hurairah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Berkata Al-Hasan tentang firman Allah Ta'ala,
Ini doa yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Surah Al-Baqarah ayat 201. Apa maksud hasanah? Kebaikan di dunia tu apa dia? Kebaikan di akhirat tu apa dia? Al-Hasan dia tafsirkan ayat ini, dia kata kebaikan di dunia yang kita duk minta tu ialah ilmu dan ibadah. Dan kebaikan di akhirat yang kita minta itu ialah syurga. Kita tak tahu pun tafsir dia macam itu. Yang kita tahu kebaikanlah kita minta umum. Tapi Al-Hasan dia huraikan, dia tafsirkan, dia kata kebaikan di dunia yang kita minta itu ialah ilmu dan kita minta ibadah. Apa maksud kita nak ilmu dan ibadah ni tadi? Kita minta kesempatan untuk mendapat ilmu agama dan kesempatan untuk buat ibadah. Kita minta kemudahan untuk dapat ilmu dan kemudahan untuk buat amal ibadah. Inilah benda-benda yang kita minta dalam doa kita itu, sama ada kita perasan ataupun tidak. Apalah guna jawatan tinggi tapi tak ada ruang nak tuntut ilmu agama. Jawatan tinggi, kerja banyak, nak tuntut ilmu agama macam kita ni tak ada ruang langsung. Saya bukan tak teringin nak tuntut ilmu agama ni, memang teringin sangat, tapi kerjaya saya sekarang tak mengizinkan. Keluar pagi, balik pun dah malam. Memang letih, memang sibuk, tak ada ruang langsung. Apa guna jawatan tinggi tapi tak ada ruang nak tuntut ilmu agama. Tu yang dalam doa tu tadi. Kalau kita jawatan tinggi mana pun, kita minta ada ruang untuk kita menuntut ilmu agama. Apa guna gaji banyak, duit banyak, harta banyak, tapi tak dipilih oleh Allah untuk buat amal ibadah. Nak buat yang fardu pun kadang-kadang terlepas, yang sunat tak ada ruang langsung. Tapi gaji banyak, duit banyak, harta banyak, apalah gunanya? Itu yang dalam doa tu tadi. Kita minta hasanah di dunia tu, sebenarnya kita minta ruang untuk kita beramal ibadah. Walaupun gaji kita tak tinggi, walaupun gaji kita tinggi, ruang tu tadi yang kita nak. Itulah kebaikan di dunia. Apalah gunanya kelulusan tinggi, rupa cantik, rupa kacak, tapi pengetahuan agamanya cetek, amal ibadahnya tunggang langgang. Apalah artinya? Jadi dengan doa tu tadi, ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan pula di akhirat. Sebenarnya kita minta tu peluang dan ruang untuk dapat ilmu, peluang dan ruang untuk kita mengamalkan ibadah. Sampailah kita pada pelajaran malam ini. Apa untungnya kita menuntut ilmu? Sandaran-sandarannya, yang pertama hadis riwayat Imam Muslim. Sesiapa yang melalui suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka dianugerahi Allah kepadanya jalan ke syurga. Yang tuan-tuan datang ni maksud dia Allah janji dah ada jalan ke syurga. Yang kedua, riwayat Imam Ahmad, Ibn Hibban dan Al-Hakim, sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya kepada penuntut ilmu, tanda redha akan usahanya itu. Sebenarnya kita sekarang ni sedang berada di bawah naungan sayap para malaikat, tapi kita tak nampaklah, tak perasan. Sebab itu hati kita berasa tenang. Hati kita dalam majlis pengajian, kita tak terasa nak buat benda jahat. Kita duduk di sini rasa nak buat baik je, sebab berada di bawah naungan sayap para malaikat. Cuma kita tak nampak. Kalau kita nampak pun mungkin kita lari. Sebab Nabi Muhammad kali pertama dia nampak malaikat Jibril, masa tu malaikat Jibril dekat langit. Nabi Muhammad di bumi dia nampak dalam rupanya yang asal. Nabi Muhammad pengsan. Kali pertama tengok malaikat Jibril dalam rupa yang asal, Nabi Muhammad pengsan. Sebab tu kita tak nampak. Kalau kita nampak sayap malaikat ni keliling semua ni, kita pun mungkin pengsan, mungkin lari. Hadis riwayat Ibnu Majah, menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap orang Islam. Bila kita menuntut ilmu, maksud dia selesailah kewajipan tu tadi. Sebab dia benda wajib. Kalau saja-saja tak mau menuntut, berdosa, nama pun wajib. Itu daripada hadis. Seterusnya kita tengok pandangan para ulama. Berkata Abdullah bin Mubarak, aku hairan akan orang yang tidak menuntut ilmu. Bagimanalah dia mahu membawa dirinya kepada kemuliaan? Dia mengikut Abdullah bin Mubarak, kelebihan menuntut ilmu ni ialah dia memuliakan diri kita.
Berkata Abu Darda, aku lebih suka belajar satu masalah daripada mengerjakan solat satu malam. Nampak bagus dah, sepanjang malam duk tunduk, bangkit, sujud semua. Kata Abu Darda, dia lebih suka belajar satu masalah agama lah. Belajar satu juzuk daripada agama ni berbanding buat solat sunat sepanjang malam. Berkata Umar radhiyallahu anhu, meninggalnya 1000 orang abid. Ini orang yang rajin beribadah, yang malamnya mengerjakan solat dan siangnya puasa. Tiap-tiap malam sembahyang sunat, sembahyang tahajud, tiap-tiap siang puasa. Rajin puasa. Adalah lebih mudah daripada meninggalnya seorang alim. Dia nak cerita dari segi kerugian tu. Yang 1000 orang yang abid tadi, kalau meninggal memang kita rugi lah. Tapi rugi lagi kalau meninggal satu orang yang alim, satu orang ulama yang mengetahui apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan oleh Allah. Berkata Imam Asy-Syafi'i, menuntut ilmu adalah lebih utama daripada melakukan ibadah sunat. Berkata Abu Darda, sesiapa yang berpendapat bahawa pergi menuntut ilmu itu bukan jihad, maka adalah dia orang yang kurang akal dan fikiran. Sebenarnya menuntut ilmu ni pun jihad, walaupun bukan jihad besar lah. Jihad juga. Kalau orang kata menuntut ilmu ni bukan jihad, Abu Darda kata orang ni orang gila, kurang akal dan kurang fikiran. Jadi secara ringkasnya, apa dia untungnya kita menuntut ilmu ni? Lebih-lebih lagi ilmu agama. Yang pertama, kita dianugerahkan oleh Tuhan jalan ke syurga. Yang kedua, kita dinaungi dan disukai oleh para malaikat. Yang ketiga, kita dah selesaikan kewajipan, sebab menuntut ilmu ni wajib. Yang keempat, kata ulama, menuntut ilmu ni dia menjadikan kita mulia. Yang kelima, kata ulama, menuntut ilmu ni lebih baik daripada solat sunat sepanjang malam. Dan yang keenam, kata ulama, menuntut ilmu ini termasuklah salah satu jihad. Jadi tak mahu lagi kah kita untuk menuntut ilmu? 6 poin ini pun dah boleh guna dah. Kita nak buat taklim di rumah dengan anak isteri, kita nak buat pengisian sisipan dalam kita punya liqa usrah tu, ataupun kita nak buat mukaddimah, ceramah, tazkirah kita pun boleh dah. 6 perkara ni. Ringkas, nak sampai pun mudah. Kita bagi tahu tuntut ilmu ni untung. Di mana untung dia? Yang pertama, untung dia kita dianugerahkan Tuhan jalan ke syurga. Yang kedua, untungnya kita dinaungi oleh malaikat. Yang ketiga, untungnya kita dah selesaikan benda yang wajib untuk kita. Yang keempat, untungnya dia meningkatkan kemuliaan kita. Yang kelima, untungnya lebih baik daripada sembahyang sunat sepanjang malam. Dan yang keenam, untungnya menuntut ilmu ni termasuk salah satu jihad. Orang dengar ni pun naik semangat dia. Dia punya kegairahan untuk menuntut ilmu tu naiklah sikit. Adalah tersentuh hati dia. Benda ringkas saja. Itu tadi untung-untung yang kita dapat kalau menuntut ilmu. Sekarang ni apa pula untung-untung yang kita dapat kalau kita dah ada ilmu, kita sampaikan pula, kita sebarkan pula, kita ajarkan pula. Sandaran yang pertama, surah As-Sajdah ayat 33. Siapakah yang lebih baik kata-katanya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan dia melakukan amalan soleh? Jadi siapa yang sampaikan ilmu agama ni, tak kira banyak, tak kira sikit, termasuk golongan orang baik, golongan yang terbaik. Sebab Tuhan tanya, siapa lagi yang lebih baik daripada orang yang menyeru kepada Allah? Termasuk golongannya orang-orang yang terbaik. Yang kedua, kelebihan menyampaikan ilmu. Surah An-Nahl ayat 125. Serukanlah ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana dan dengan pengajaran yang baik. Bila ayat Quran ni dia kata serulah ke jalan Tuhanmu, dia berupa perintah. Jadi cara mengeluarkan hukum daripada Quran, kalau Tuhan cakap saja dia suruh, bererti wajib. Tak payah disebut sana wajiblah untuk kamu menyeru ke jalan Tuhanmu, tak payah. Kalau ikut ilmu usul fiqh, mazhab Syafi'i, Tuhan sebut saja satu perkara tu dia kira wajib. Serulah, Tuhan kata serulah, wajib.
Bila kita sampaikan ilmu agama, maksud dia selesai satu kewajipan kita. Dia benda wajib. Sandaran daripada hadis pula. Hadis riwayat Imam Ahmad, bahawasanya dengan sebab engkau diberi petunjuk oleh Allah akan seseorang, disebabkan kamu ada orang lain dapat petunjuk, lebih baik bagi engkau daripada dunia dan isinya. Kita cakap pada satu orang ni, dia ni jenis tak semayang. Kita cerita-cerita pasal agama, tiba-tiba dia semayang. Dia dapat petunjuk tu, untuk kita yang mengajar ni tadi lebih baik daripada dunia dan isinya. Tengoklah betapa besarnya nikmatnya tu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Barang siapa mengetahui sesuatu ilmu lalu menyembunyikannya, maka dia akan dikenakan kekang oleh Allah dengan kekang api neraka pada hari kiamat. Ilmu tu ada, tapi dia kata tak payah cerita ke orang lah, diam-diam sudah lah. Orang yang macam ini, dia akan dikenakan kekang. Mau tak mau kena juga. Kena juga. Sampaikan kepada orang, sekurang-kurangnya melalui contoh. Dia nak cakap rasa tak mampu, dia contohkan yang baik. Datang ke surau, dia nak ajak jiran sebelah datang surau, tak sampai mulut dia nak cakap, dia tunjuk contoh. Dia pergi tu, jiran tu nampak contoh dah tu. Jadilah. Tirmizi, riwayat Imam Tirmizi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, isi langit dan buminya, sehinggalah kepada semut di dalam lubang dan ikan di dalam laut, semuanya mendoakan kebajikan kepada orang yang mengajar manusia. Orang yang menyampaikan ilmu-ilmu agama didoakan oleh malaikat, isi langit dan bumi, semut dalam lubang, ikan dalam laut. Sebegitu hebatnya. Jadi tak maukah kita menjadi salah seorang penyampai? Penyampai tak semestinya mengajar macam di depan ni. Dia banyak cara. Dengan contoh pun dah penyampai lah. Dengan contoh pun sampai lah. Dengan tulis pun sampai lah tu. Termasuklah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aku diutuskan oleh Allah dengan petunjuk dan ilmu, adalah seumpama hujan lebat yang menyirami bumi. Nabi Muhammad, dia turun ke dunia ni, dia sebarkan wahyu tu tadi, seumpama hujan yang jatuh ke atas bumi. Antaranya ada sebidang tanah yang menerima air hujan itu, lalu menumbuhkan banyak rumput dan lalang. Antaranya ada yang dapat membendung air, lalu dimanfaatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Mereka minum, menyiram, bercucuk tanam. Dan ada sebahagian tempat yang rata, yang tidak membendung air dan tidak menumbuhkan rumput. Nabi Muhammad ni dia sebarkan semua dah ilmu agama Islam ni. Tapi ada manusia yang dia sebar seolah-olah tak ada apa-apa, kosong. Itu tadi. Nak kata simpan air pun tidak, nak kata tumbuh rumput pun tidak. Satu jenis manusia. Satu jenis lagi, dia dapat ilmu daripada Nabi Muhammad ni, dia tu jadi seolah-olah macam kolam air, takungan air. Orang boleh ambil manfaat pula daripada dia. Maksud dia sampaikan ilmu-ilmu agama tu tadi. Dan ada pula orang yang belajar, yang terima ilmu daripada Nabi Muhammad ni, seumpama hujan, tapi dia tumbuhkan rumput, tumbuhkan lalang. Maksud dia tak okey lah. Ada orang tu dia terima dah Islam ni, tapi kosong je. Ada orang terima sampai kat orang lain boleh ambil manfaat daripada dia. Dan ada orang pula tumbuh rumput, tumbuh lalang lah. Maksud dia jadi teruk lah. Itu 3 golongan manusia. Hadis riwayat Imam Muslim. Apabila mati seorang anak Adam, ni hadis popular lah, putuslah amal perbuatannya selain 3 perkara. Salah satunya ialah ilmu yang bermanfaat. Kalau kita sampaikan pada orang, dia punya manfaat itu masih mengalir kepada kita sekalipun kita dah mati dalam kubur dah, di alam barzah dah pun. Hadis riwayat Imam Tirmizi menunjukkan kepada kebajikan adalah seperti mengerjakannya. Kita ajar, kita tunjuk contoh, dan ada orang ikut, seolah-olah kita buat. Itu tadi, bila di hari akhirat nanti,
Yang kita duk perasan kita di dunia dulu sembahyang wajib ni rasa-rasa adalah berapa puluh ribu rakaat. Tiba-tiba bila Tuhan bentangkan amal-amal kita, tengok-tengok kita punya sembahyang tadi juta-juta, bilion-bilion rakaat. Sampai kita pun rasa heran, dari mana datang bilion-bilion rakaat ni? Duk ingat hidup umur 70 tahun sembahyang-sembahyang adalah puluh-puluh ribu rakaat. Rupa-rupanya yang kita duk ajar orang tadi, dia seumpama multi level marketing juga. Kita ajar 5 orang, yang 5 orang tu buat sembahyang tadi dapat kat kita juga. Yang 5 orang tu pula dia ajar pula lagi, dapat kat kita juga. Depa pun dapat, kita pun dapat. Kita duk sembahyang zuhur tu lah. Rupanya sekali kita sembahyang zuhur, ribu-ribu rakaat dapat. Sebab kita ni ulama besar. Kita ajak orang sembahyang. Kalau kita orang kecil bukan ulama pun, kita ajak anak kita sembahyang. Kita sembahyang zuhur satu bahagian, tapi anak kita 5 orang sembahyang zuhur disebabkan kita tadi dapat 5 bahagian, campur bahagian kita dah 6 bahagian sembahyang zuhur. Sebab tu di hari akhirat kita rasa heran, rasa-rasa sembahyang puasa ni sikit je, tengok-tengok banyak. Dari mana datang? Rupa-rupanya multi level marketing tadi, skim piramid tu tadi. Bukan skim piramid lah, multi level marketing tu tadi. Hadis riwayat Imam Bukhari, tidak boleh iri hati selain pada 2 perkara. Nak rasa iri hati ni 2 benda aja boleh. Yang pertama, orang yang dianugerahkan hikmah oleh Allah Azza wa Jalla, lalu ditegakkannya keadilan dengan ilmunya dan diajarkannya manusia. Ni orang ada ilmu dan ajar manusia pula. Yang tu kita boleh iri hati. Dan orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala harta, lalu digunakannya pada jalan kebajikan. Dia tu dapat harta banyak dan dia guna pada jalan kebajikan. 2 jenis ni kita iri hati. Iri hati di sini bukan maksud kita nak berjatuh dia. Kita iri hati tu kita untungnya dia, aku pun kalau boleh nak macam dia lah. Nak buat macam dia juga. Iri hati berlumba dalam kebaikan lah, berlumba dalam kebajikan. Okey, habis tentang hadis, masuklah kata-kata tokoh dan juga riwayat-riwayat. Imam Ghazali dia petik perkataan Nabi Isa, barang siapa berilmu dan beramal serta mengajar, maka orang itu disebut orang besar di segenap petala langit. Belajar ilmu dah belajar lah. Lepas tu dia amalkan pula apa yang dia belajar. Kemudian dia sampaikan pula pada orang lain. Di petala langit sana dia disebut orang besar. Orang besar lah. Kita kalau orang kata dia ni ketua kampung ni, kita dah rasa hebat dah. Oi, orang sebut aku ketua kampung. Dia ni abang long kawasan ni. Oi, abang long kawasan lagi naik. Dia ni ayahanda ni. Oi, lagi naik. Ini kalau kita jadi orang yang ada ilmu, kita beramal dan kita mengajar pula. Orang besar tu dekat petala-petala langit, lagi hebat. Takkan kita tak mau yang tu? Kita nak kan. Cuma yang ni bukan hadis. Ni riwayat Imam Ghazali dia petik dari mana tu? Perkataan Nabi Isa. Berkata Umar radhiyallahu anhu, barang siapa menceritakan suatu hadis lalu diamalkan orang, maka baginya pahala seperti pahala yang diperoleh oleh orang yang mengamalkannya. Ini multi level tadi lah. Kita cerita hadis. Contohlah kita cerita hadis tadi. Kalau datang menuntut ilmu ni, dianugerahkan Tuhan satu jalan, dianugerahkan Tuhan jalan ke syurga. Kita cerita kat kawan kita. Kawan kita dengar hadis tu tadi, dia pun rasa rajin nak main majlis ilmu. Maksud dia main tu kita dapat sekali. Kita datang ni satu bahagian, tapi orang lain yang datang disebabkan kita dapat kat kita juga. Dia pun dapat, kita pun dapat. Kita ajak 5 orang, 5 bahagian, campur bahagian kita satu dah 6 bahagian. Tu nanti hari akhirat kita terkejut. Rasa-rasa pergi pengajian di surau Sungai Kerang ni rasa-rasa 500 kali je. Tapi bila dibentangkan amal tengok ribu-ribu kali. Kata dari mana datang? Rupanya kita duk ajak orang tadi tu. Ajak orang tadi dapat kat kita sama. Sebanyak mana pahala orang tu dapat, macam banyak tu juga kita dapat. Berkata Ibnu Abbas, orang yang mengajar akan kebajikan kepada orang ramai, nescaya diminta ampun dosanya oleh segala sesuatu, hatta ikan di dalam laut. Ini tadi lebih kurang hadis yang kita tengok tadi.
Berkata sebahagian ulama, ulama itu adalah lampu segala zaman. Setiap ulama menjadi lampu pada zamannya. Orang-orang yang sezaman dengannya dapat memperoleh nur daripadanya. Bila di tempat kita tu ada satu orang ulama, dia seolah-olah lampu lah. Dia menyuluh kita ni dah dalam kejahilan. Asyik baiklah ada ulama. Kita boleh menuntut ilmu pada dia. Dia seolah-olah lampu-lampu zaman. Berkata Al-Hasan, sekiranya tidak adalah orang yang berilmu, nescaya jadilah manusia itu seperti haiwan. Maksudnya, dengan mengajar, para ahli ilmu itu tugas dia mengeluarkan manusia daripada batas kehaiwanan kepada batas kemanusiaan. Berkata Yahya bin Mu'az, ulama itu lebih mencintai umat Nabi Muhammad SAW daripada bapa dan ibu mereka sendiri. Lalu orang pun bertanya, macam mana boleh jadi macam tu? Yahya kata, orang-orang alim ni, dia sayang kepada generasi ni, manusia ni, lebih daripada mak bapak mereka sendiri sayang. Kita macam mana pula tu? Sebab sepaham kita, mak bapak lah lebih sayang. Tapi pandangan Yahya bin Mu'az, ulama lebih sayang lagi. Kenapa jadi macam tu? Jawab Yahya bin Mu'az, sebabnya, ni dia jawab umum, maksud dia majoriti. Sebabnya bapa dan ibu mereka menjaganya daripada neraka dunia, sedangkan para ulama menjaganya daripada neraka akhirat. Neraka dunia ni maksud dia kesusahan-kesusahan hidup di dunia. Neraka akhirat ni kesusahan-kesusahan di alam akhirat. Biasanya ulama-ulama apa yang mereka fikir, bila dia ada anak murid, benda yang dia fikir ialah macam manalah aku nak mudahkan anak murid aku ni masa sakaratul maut. Macam manalah aku nak lepaskan anak murid aku ni azab kubur. Macam manalah aku nak mudahkan anak-anak murid aku ni di mahsyar. Macam manalah aku nak usaha bagi berat timbangan anak murid aku ni, bahagian kebaikan dia tu masa di mizan. Macam mana aku nak pasti, nak bolehkan anak murid aku ni dapat minum di kolam Nabi Muhammad. Macam mana aku nak percepatkan perjalanan anak murid aku ni melintas sirat. Macam mana akhirnya aku nak bawa anak murid aku ni masuk ke dalam syurga. Maksud dia fikir tentang kesusahan-kesusahan di akhirat. Yang tu fikiran guru-guru agama. Tapi ibu bapa majoriti biasanya yang dia fikir kesusahan di dunia. Kesusahan di dunia ni contoh dia, macam manalah anak aku ni nak bagi pandai, nak dapat A ni. Macam manalah anak aku ni nak masuk sekolah yang bagus. Macam mana cara nak anak aku ni macam orang lain juga dapat masuk universiti. Macam mana anak aku ni aku nak bagi kerjaya yang bagus, gaji yang besar, kedudukan yang terhormat dalam masyarakat. Macam mana nak bagi anak aku ni dapat pasangan hidup yang bagus. Dia duk fikir tentang kesusahan-kesusahan di dunia, dia nak lepaskan anak dia tu. Jadi majoriti ibu bapa kita fikir yang tu, nak lepaskan kesusahan-kesusahan di dunia yang disebut sebagai neraka dunia lah. Tapi kalau ulama, dia duk fikir tu, macam mana nak bagi lepas sakaratul maut, macam mana nak bagi mudah masa azab, masa alam barzakh, macam mana nak bagi cepat masa di mahsyar, macam mana nak bagi berat timbangan, macam mana nak bagi boleh minum di telaga Nabi Muhammad. Sebab di telaga Nabi Muhammad ni orang Islam pun ada yang dihalau, bahkan yang hidup pada zaman Nabi pun ada yang dihalau. Malaikat halau, Nabi Muhammad pun halau. Walaupun Islam, walaupun umat dia, walaupun ada kesan putih di muka, kesan putih di kaki akibat daripada wuduk, tapi ada yang dihalau. Jadi guru ni duk fikir, macam mana nak bagi anak murid aku ni boleh minum, macam mana nak bagi anak murid aku ni melintas dengan cepat di titian sirat. Dia duk fikir yang tu. Jadi biasanya ibu bapa ni, dia cerita biasanya ibu bapa dia duk fikir macam mana nak berjayakan anak dia ni daripada neraka dunia. Tapi kalau ulama, dia duk fikir macam mana nak berjayakan anak murid dia ni daripada neraka akhirat. Dan alangkah lebih baiknya kalau ibu bapa tu dia fikir dua-dua sekali. Untunglah mak bapak dia ni, anak dia tu dia tarbiyah juga macam mana cara nak dapat kerja yang bagus, nak dapat keputusan periksa yang bagus, macam mana nak dapat pasangan hidup yang bagus. Tapi dalam masa yang sama dia tarbiyah anak dia juga, macam mana supaya anak dia ni boleh selamat
masa sakaratul maut, boleh mudah. Macam mana cara nak lepas dengan mudah alam barzah, sirat dan sebagainya itu tadi. Dua-dua dapat mak bapak jenis ni lagi cantik. Jadi itu pandangan Yahya bin Mu'az. Dia kata antara ibu bapa dengan ulama, ulama lebih kasih kepada generasi. Apa bukti dia? Dia kata ulama dia fikir macam mana nak selamatkan anak-anak muridnya di akhirat. Tapi ibu bapa biasanya dia fikirkan macam mana nak selamatkan anak dia di dunia. Itu pandangan Yahya bin Mu'az. Orang mengatakan permulaan ilmu itu berdiam diri. Mula-mula diam, kemudian mendengar, kemudian mengingat, kemudian mengerjakan, melakukan, mengamalkan, dan kemudian menyebarkannya. Ada orang mengatakan, ajarilah ilmumu kepada orang yang bodoh dan belajarlah dari orang yang berilmu tentang apa yang engkau tidak tahu. Apabila engkau berbuat demikian, maka engkau akan tahu apa yang engkau tidak tahu, dan engkau akan mengingat apa yang sudah engkau ketahui. Jadi petua ulama ni, kalau kita nak ingat satu-satu pelajaran tu, nak bagi ingat lama, kita niat nak sampai pada orang lain. Bila kita niat nak cerita pada orang lain, dia akan ingat lama. Tapi kalau kita tak ingat nak cerita pada orang lain, dia akan terhapus. Contoh macam kita dengar khutbah Jumaat lah. Kita dengar khutbah Jumaat, kita tak niat pun balik lagi nak ceritalah kat isteri, kat anak. Tak niat. Memang kita lupa. Apa tajuk pun tak ingat. Kita, apakah tema khutbah hari ni? Dah lupa. Dengar, duk cakap tak tahu. Apa tema dia pun tak tahu. Cerita pasal hidup berjiran ke, pasal jihad ke, pasal Isra' Mi'raj ke, tak ingat dah. Tapi kalau kita dengar tu, kita ingat. Kurang-kurangnya satu benda aku nak cerita kepada isteri aku. Kita mesti boleh ingat. Kurang-kurang satu benda kita ingat. Sebab kita niat nak sampai pada orang lain, membolehkan kita mengingat. Kalau kita tak niat nak sampai tu, dia kurang sikit nak ingat tu. Jadi apakah untungnya sebarkan ilmu? Yang pertama, bila kita sebarkan ilmu-ilmu ni, khususnya ilmu agama, kita ni berada dalam golongan yang terbaik. Yang kedua, bila kita sampaikan ilmu dan ada orang berubah disebabkan kita, itu adalah lebih baik daripada dunia dan isinya bagi kita. Yang ketiga, bila kita sampaikan ilmu-ilmu ni, kita didoakan oleh penghuni langit dan penghuni bumi. Yang keempat, bila kita sampaikan ilmu, amal-amal kita dikira berterusan walaupun kita dah mati, tapi tetap mengalir juga. Yang kelima, bila kita sampaikan ilmu, keuntungan kita macam multi level marketing. Kita buat sikit tapi dapat nanti banyak, sebab kita punya downline di bawah tu mereka buat melalui kita. Jadi kita dapat banyak. Yang keenam, kata tokoh-tokoh, bila kita sampaikan ilmu, kita akan disebut orang besar di segenap petala langit. Yang ketujuh, bila kita sampaikan ilmu, kita akan diminta ampun oleh segala sesuatu, termasuklah ikan di dalam laut. Yang ke-8, bila kita sampaikan ilmu, kita dapat selamatkan manusia daripada menjadi sifat kehaiwanan. Masuklah bahagian yang terakhir, dalil-dalil akal tentang kelebihan ilmu. Sebelum ni kita tengok sandaran-sandaran daripada Quran, sandaran-sandaran daripada hadis, dan juga sandaran-sandaran daripada kata-kata tokoh. Sekarang Imam Ghazali dia nak bawa dalil-dalil akal. Ilmu ni kata satu kelebihan. Apa bukti ilmu ni satu kelebihan? Dari sudut akal. Dalam kitab kita ni muka surat 73. Jadi kata Imam Ghazali, sebelum bicara tentang kelebihan ilmu dari sudut akal, kita nak kenal dulu apa itu kelebihan, apa itu fadilat. Fadilat ni maksud dia lebih lah, kelebihan. Lebih yang macam mana? Lebih ni ada dua jenis. Satu lebih yang orang pandang bagus dan orang nak. Lebih yang kedua, lebih yang orang pandang tak elok dan orang tak mau. Jadi lebih yang pertama tadi itulah fadilat, fadail, kelebihan. Sebab yang tu orang nak, orang suka.
Lebih yang kedua ni tadi, walaupun lebih tapi orang tak mau, orang tak suka. Kita bagi contoh. Ada orang, dia ada 3 tangan. Dia lahir ada 3 tangan. Lebih lah. Tapi tangan yang ketiga tu tak berfungsi. Dia lembek, tak berfungsi, menyusahkan dia pula. Dari satu sudut lebih lah, berbanding orang lain lebih. Sebab orang ada 2 tangan, dia ada 3. Tapi kelebihan jenis yang tu orang tak mau. Orang tak mau kelebihan tu. Yang tu tak boleh sebut fadilat. Jenis yang orang tak mau, walaupun lebih, tapi orang tak mau, tak boleh sebut fadilat, tak boleh sebut kelebihan. Contoh lagi, orang beli lori ataupun beli kereta. Kita pun beli kereta yang sama, harga pun sama juga lah. Tapi orang dapat lori, dapat kereta yang elok, tak ada karat. Kita beli lori, beli kereta penuh karat. Dari satu sudut lebihlah kita, sebab kereta kita ada karat. Orang beli tak ada karat, kita beli ada karat. Lebih kat kita. Tapi kelebihan yang tu dia bukan fadilat. Sebab kita tak mau, kita tak suka. Walaupun karat tu satu kelebihan, kita tak mau. Jadi yang tu bukanlah fadilat, bukanlah kelebihan. Ataupun kita beli rumah. Beli rumah di taman. Kita pakat 3 orang kawan kita, jom kita duduk sekali beli rumah di taman, rumah sebelah. Okey, beli. Harga sama, rumah pun dapat rupa sama, pattern rumah pun semua sama. Rumah kawan kita yang pertama kosong. Rumah yang kedua kosong. Rumah kita lebih. Tapi lebih dari sudut yang mana? Dia lebih dari sudut yang kita tak mau. Bila kita tidur malam, duk nampak benda duk melintas. Lebih dah tu. Rumah kawan kita 2 tadi tak ada, rumah kita ada. Beli harga sama. Dia nampak benda melintas. Kita tidur di dalam bilik, bangun pagi kat ruang tamu. Lebih, ada lebih. Tapi lebih yang tu kita tak boleh kata fadilat. Sebab yang tu orang tak mau. Nak beli rumah lah, nak beli boleh. Rumah murah, banglo 2 tingkat, murah. Kenapa murah? Memang murah lah, tuan dia nak jual, nak pakai duit cepat. Rupa-rupanya berserta dengan hadiah iringan. Hadiah iringan berupa penunggu rumah tu. Yang tu lebih lah. Orang lain beli rumah tak dapat penunggu, kita beli rumah dapat penunggu. Tapi lebih yang tu, lebih yang orang tak mau. Yang tu bukan fadilat. Lebih yang kata fadilat ni tadi, kita beli tanah lot, orang lain beli tanah kosong, kita beli ada 2 pokok. Pokok rambutan satu, pokok nangka satu, dua-dua dah bubuh. Yang tu lebih yang kita nak. Yang tu baru fadilat. Beli tanah harga sama, luas pun sama, beli kawan-kawan semua. Tapi orang lain semua kosong, kita ada 2 pokok dah bubuh dah. Yang lebih yang tu baru kata fadilat. Sebab lebih yang orang suka. Jadi apabila berbicara tentang fadilat ataupun kelebihan, dia ada 2 jenis. Jenis yang pertama, lebih tapi orang tak suka. Yang tu tak mau. Jenis yang kedua, lebih orang suka. Yang tu baru betul fadilat. Jadi ilmu ni, dia termasuk lebih yang orang suka. Bila kata ada ilmu ni, orang yang jahil pun dia seronok kalau kita kata dia ni pandai ni. Dia ni pandai masak Maggi ni, dia rasa seronok. Padahal masak, kita cakap dia pandai masak Maggi je, dia rasa seronok. Itu menunjukkan ilmu ni tadi benda lebih yang orang suka. Fadilat. Ilmu ni ada fadilat. Ataupun Sultan Mangkat. Bila Sultan Mangkat, kita ni orang awal tahu, cepat-cepat kita mesej beritahu ke orang. Sebab kita seronok, kita orang awal tahu. Padahal tak ada kelebihan sangat pun. Tapi kira lebih lah. Maksud dia kalau sekadar itu pun kita pandang lebih, apatah lagi ilmu-ilmu yang luas, yang besar, yang banyak juzuk-juzuknya dalam agama Islam. Kita rasa kita ni orang pertama tahu ilmu tu pun rasa seronok dah. Padahal nak bagi tahu Sultan Mangkat kan, tu pun rasa seronok dah. Apatah lagi kalau kita tahu banyak ilmu yang berkisar dengan Quran itu. Jadi yang terakhirnya, Imam Ghazali cakap, manusia ni dia cari sesuatu yang bernilai
dan disukai ramai tu atas 3 sebab lah. Sebab yang pertama, manusia cari benda tu, dia nakkan benda lain. Dia cari benda tu tapi nak benda lain. Sekejap lagi kita hurai. Jenis yang kedua, manusia cari benda tu memang nak benda tu. Beza dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi dia cari benda tu nak benda lain. Jenis yang kedua, dia cari benda tu nak benda tu. Dan jenis yang ketiga, dia cari benda tu, dia memang nak benda tu dan dia memang nak benda yang lain. Dua-dua sekali. Kita tengok contoh, insya-Allah faham. Jenis yang pertama, manusia cari benda tu tapi sebenarnya dia nakkan benda lain. Contohnya duit. Bila kita cari duit, kata Imam Ghazali, mata wang zaman tu lah, dinar-dinar, dirham-dirham. Kita bukan nak dinar-dinar, dirham, logam-logam tu tadi. Yang tu seumpama batu-batu di jalan saja. Tapi kita nak benda lain. Sebab dengan dirham, dinar ni tadilah kita boleh beli baju, boleh pergi melancong, boleh beli rumah, boleh makan sedap-sedap. Kita nak pakaian, nak melancong, nak hias rumah. Tapi kita cari logam-logam, kertas-kertas. Kita bukan nakkan duit tu, kita nak benda lain. Kita cari benda tu tapi sebenarnya kita nak benda lain. Itu jenis pertama. Jenis yang kedua, manusia cari benda tu memang nak benda tu, bukan nak yang lain. Contoh dia syurga. Bila kata syurga ni, kita nakkan syurga tu sebab apa? Sebab nak syurga. Nak apa lagi? Tak ada apa lagi dah. Nakkan syurga. Kita cari syurga, nakkan syurga lah. Nikmat-nikmat di dalam dia tu. Nak cari syurga, nakkan syurga. Bukan sebab yang lain dah. Kecuali lah bagi ahli-ahli sufi, dia nakkan syurga tu sebab dia nak memandang wajah Allah. Memandang wajah Allah ni dia bahasa dalam ahli sufi. Dia tu sampai masa nanti kita cerita memandang wajah Allah ni macam mana. Bukan Allah tu ada rupa tak. Dia memandang wajah Allah. Jenis yang ketiga, manusia cari benda tu sebab memang nakkan benda tu dan dia nakkan benda lain. Dua-dua sekali. Contohnya kesihatan tubuh badan. Yang kita duk cari sihat tubuh badan kita ni sebab memang kita nak sihat. Kita nak rasa sedap, tak mau penyakit, nak rasa selesa, nak rasa boleh seronok-seronok, boleh cakap dengan baik. Di samping tu juga kita cari kesihatan, kita nak mudah pergi kerja, cari duit. Kan? Kita mudah nak bergaul dengan masyarakat. Kita mudah nak berkhidmat untuk ahli keluarga. Jadi dua sekali. Kita cari kesihatan ni tadi memang sebab nak kesihatan dan memang sebab nak yang lain, iaitu nak cari kerja. Kita ulang balik sepintas lalu. Manusia cari sesuatu tu atas 3 sebab. Yang pertama, dia cari benda tu tapi sebenarnya nakkan benda lain. Contohnya duit. Yang kedua, dia cari benda tu sebab memang dia nak benda tu je, bukan nak benda lain. Contohnya syurga. Yang ketiga, dia cari benda tu sebab nak benda tu dan nak benda lain. Contohnya kesihatan. Dia nak sihat badan dan dia nak cari kerja. Nampaknya sekadar itu sajalah perkongsian kita pada malam ini, iaitu apa untungnya kita belajar dan apa untungnya kita mengajar pula. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapat malam ini mendatangkan manfaat semaksimal mungkin untuk diri kita, dan kita sampaikanlah kepada saudara-saudara kita yang tidak berada bersama-sama kita dalam majlis ini. Dia sekadar itu saja. InsyaAllah dalam pelajaran yang akan datang kita nak sambung lagi tentang sikit lagi dalil-dalil akal dan juga ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela. Macam mana kata ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela? Yang kita faham ilmu ni benda baik lah, tapi ada ilmu yang dipuji dan ada ilmu yang dicela. InsyaAllah akan sampai bahagian itu. Dia sekadar itu saja. Jika ada salah silap, saya mohon banyak-banyak maaf. Bukan niat untuk mengajar, sebenarnya lebih kepada perkongsian saja. Ada salah dan silap boleh dibuat teguran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.